hakikatnya kalau diperhatikan ya, bahawasanya ihtijajul lughawi fi istinbat al-qawaid an-nahwiyah was-sarfiyah itu boleh dibahagikan kepada 14 bahagian ya. Saya sebut dalam benda ini dalam buku saya terbitan di Darussalam, Egypt, Mesir, Dirasah Naqdiyah fi Tafkir an-Nahwi al-Arabi, di mana kita tidak akan mengulas tentang 14 itu. Kita akan cuba bincang tentang 3 sahaja yang teratas, iaitu Al-Quran, hadis nabawi dan syair Arabi. Syair Arabi itu termasuklah nasr Arabi ya. Jadi apa yang dibincangkan di sini ialah apakah masdar yang manakah yang paling aula sekali dari sudut ihtijajul lughawi fi istinbatil qawaid nahwiyah was sarfiyah ya. Sebenarnya Al-Quran lah yang paling tinggi sekali. Mana apa-apa data tengok dalam Quran dulu. Bagaimana penggunaan lugawinya? Sekiranya betul Quran sekiranya Quran gunakan begitu, dan bagaimana pula dengan hadis nabawi? Itu sebagai istijaj al-lughawi as-sani. Kemudian sekiranya dalam hadis ada masalah, kita refer kepada syair Arabi. Ya, persoalannya ada konflik tak antara ketiga-tiga ini? Ya. Jawapannya, untuk yang Al-Quran tiada konflik. Al-Quran kekal sebagai masdar al-awwal wal aula. Ya. Tetapi persoalannya sekarang yang kedua dan yang ketiga. Di manakah kedudukan hadis an-nabawi dan syair Arabi dari sudut ihtijajul lughawi fi istinbat al-qaidah an-nahwiyah was sarfiyah ya. Dan daripada sini kita dapati ada sedikit isu yang mungkin isu ini boleh membuka mata-mata kita semua tentang betapa Arab itu melihat syair Arabi itu kehadapan ya. Ini disebut oleh Syauqiddin dalam kitabnya Madaris Nahwiyah. Dia ada menyebut bahawasanya konflik telah berlaku di kalangan Nuhah Basrah pada kurun yang ke-3 Hijriah. Di mana beliau menyebut bahawasanya ahli Nuhah Basrah pada kurun yang ke-3 Hijriah ini telah menolak hadis. Telah menolak hadis untuk ihtijajul qawaid nahwiyah fi nahwi was sarfi, telah menolak hadis yang diriwayatkan oleh perawi bukan Arab. Ya, dan kita tahu dalam sunan sittah ada 4 orang bukan Arab, yang 2 orang je Arab, ya. Jadi ahli nahwu Al-Basrah ini menolak. Dia orang mengatakan bahawasanya hadis ihtijajul lughawi, pengambilan hukum hakam dari sudut bahasa Arab terhadap hadis ini boleh dipertikaikan kerana yang meriwayatnya itu bukan orang Arab. Satu. Yang kedua pula, kebanyakan hadis yang diriwayatkan itu pula bukannya daripada malfuzah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermaksud macam mana? Apa yang hadis yang tidak malfuzan mutawatir daripada Rasulullah itu, sebagai contohnya hadis ambil wudu. Hadis ambil wudu, memang Rasulullah bukan yatalaffaz al-kalam, tetapi al-kalam itu malfuz oleh sahabat Rasulullah yang melihat Rasulullah ambil wudu. Betul kan? Jadi ahli Nuhah pada kurun yang ketiga ini mutasyaddidun jiddan, yakni yatasyaddad fi istinbat al-qaidah nahwiyah. Jadi mereka tolak. Namun keadaan ini berterusan sehinggalah muncul Ibnu Malik. Ibnu Malik di Al-Madrasah Al-Andalusiyah. Ibnu Malik telah menulis buku At-Tashih, telah Ar-Raddu 'ala At-Tashih, kitab Al-Bukhari. Karena pada waktu itu ahli-ahli nahwu dan ulama sendiri, ulama fiqh dan sebagainya, agak ragu-ragu tentang suasana ini. Di mana mereka, kebanyakan ahli Basrah yang mutasyaddidun fi istinbatul qawaid nahwiyah, mereka menolak, maknanya kalau hadis mereka agak tidak mengambil pandangan fi ihtijalil qawaid nahwiyah. Justru itu apabila Ibnu Malik sampai ke Damsyik, ulama-ulama Damsyik minta Ibnu Malik menulis satu buku ataupun menjawab persoalan terhadap kitab Al-Bukhari
at-tashih tu, at-tashih fil ahadits an-nabawiyah. Dia tulis as-sahih fil ahadits an-nabawiyah. Maka Ibnu Malik telah menulis kitab Ar-Raddu ala at-Tashih, as-sahih lil kitab Al-Bukhari itu. Jadi apabila dia tulis, kitabnya tebal. Saya ada kitab dia. Jadi bila dia tulis, dia menolak pandangan ahli Basrah tadi. Dia menolak, jadi dia menerima pandangan yang mengatakan boleh istinbatul kaedah nahwiyah daripada ahadits nabawiyah. Ya. Jadi benda ini menjadi riuh pada kurun tersebut. Sehingga kan Ibnu Hazm dan seterusnya As-Sayuti sendiri ada yang berpandangan bersama dengan Ibnu Malik dan ada yang menolak Ibnu Malik. Itu kedudukan hadis pada waktu itu. Bagaimana pula dengan kedudukan syair? Ya, saya ingin kembalikan semula syair pada peringkat awal. Ya, pada peringkat awal syair Arabi ini digunakan istinbatul kaedah nahwiyah oleh ahli Basrah dan Al-Kufah. Tetapi bagaimanakah mi'yarnya ataupun susur galur yang digunakan oleh ahli Basrah dan Kufah itu dalam istinbatul kaedah nahwiyah? Ya. Di sini kita dapat lihat bahawasanya kisah Kisai yang telah berhijrah ataupun telah bermusafir di Amaqil Bawadi fi Hijaz dan Tihamah itu di kampung-kampung di Hijaz dan Tihamah bertujuan untuk istinbatil al-madh as-safiyah, untuk mendapatkan bahasa-bahasa yang tidak dicemari lagi oleh hadarah, oleh bandar. Jadi apabila dia melihat, dia sebenarnya anak murid kepada Khalil. Apabila dia melihat Khalil banyak syair-syair Arabi, maka dia tanya Khalil, dia kata, macam mana kamu dapat Khalil syair-syair Arabi ni? Khalil kata, aku pergi mengembara lah ke bawah di fi Amaqil Bawadi fi Hijaz wa Tihamah. Kemudian Wanaj, kemudian dia pun kata apa? Dia kata, aku nak buat juga macam kamu buat. Maka dia mengumpulkan 15 kunainah minal hibr. 15 kunainah ini ialah 15 botol dakwat yang penuh dengan dakwat tadi. Ya. Apabila dia kumpulkan tu, maka dia pun pergilah fi Amaqil Bawadi. Ya. Bila dia pergi ke Amaqil Bawadi itu selama 2 tahun tak silap Ustazah, dia balik. Bila dia balik, habis 15 kunainah tadi. Dakwat dan 15 kunainah tu habis. Kemudian dia bawa balik apa? Syair-syair Arabi yang ghair ma'ruf qail. Apa maksud ghair ma'ruf qail? Penyair-penyair yang tidak diketahui siapa yang mempersembahkan syair itu. Dia ambil saja. Dia ambil tulis saja-saja syair-syair itu, kemudian dijadikan ihtijajul lughawi fi istinbatul qawaid nahwiyah wa sarfiyah di sisi ahli Kufah. Berapa semua jumlah? 200,000 syair. Ya. Dengan 200,000 syair ini, kebanyakannya, most of them, tak ada qail. Persoalannya sekarang, bagaimana kedudukan hadis tadi telah ditolak? Sedangkan kita tahu macam mana Bukhari itu meriwayatkan hadis dan memilih untuk mengambil hadis-hadis yang betul-betul genuine. Tetapi bila datang bab syair, asyair ghairu ma'ruf al-qail pun diambil untuk istinbatul kaedah nahwiyah. Bagaimana kedudukan ini? Dan ini telah disebut oleh beberapa ahli bahasa, ahli nahwu dan sarf. Dan untuk menunjukkan bahawasanya syair Arabi itu penting, terlalu pentinglah di kalangan ahli-ahli nahwu Arab dan sarf ini, Sibawayh dalam kitabnya Al-Kitab mengumpulkan 1050 syawahid syairiyah. Dia telah mengumpulkan 1050 syawahid syairiyah. 50 syawahid syairiyah itu ghair ma'ruf al-qail. Tidak tahu siapa yang kata syair tersebut. Maknanya Sibawayh ambil juga. Walaupun tak tahu man qail al-ghair ma'rufah. Sedangkan dalam hadis Rasulullah SAW tadi, yang malfuz ghair min alfi Rasulullah min fami Rasulullah SAW dipertikaikan. Padahal mutawatir, sahabat yang dekat. Tetapi dalam syair Arabi ghair ma'ruf al-qail, disebabkan dia syair Arabi, mereka ini menerima. Sehingga kan Muhammad bin Al-Andalusi kata apa tau? Bila dia baca, Al-Andalusi ini zaman Andalus lah, bila dia baca kitab Al-Kitab ini, dia kata apa?
Dia kata, sekiranya Sibawih itu mengatakan 50 syair dan syawahid asy-sya'riyah yang ghairul ma'ruf al-qail itu, dia kata itu aku syair aku. Aku yang menyairkan itu. An-nas yu'minu bih. Orang akan percaya dengan kata-kata Sibawih. Tetapi Sibawih bukan begitu. Sibawih seorang yang amanah ilmiah tinggi. Tinggi amanah ilmiah. Dia tidak plagiarism. Dia tidak ambil hak orang. Kalau dia dapati ghairul ma'ruf qail, al-qail ghairul ma'ruf, dia tulis al-qail ghairul ma'ruf, qala al-qail ghairul ma'ruf, qala al-qail ghairul ma'ruf. Berapa kali? 50 kali. Tingginya nilai amanah ilmiah itu oleh Sibawih dalam kitab Al-Kitab. Sebab tu Al-Kitab dikenali sebagai kitabun nahwi. Qur'anun nahwi. Ya. Jadi saya rasa terjawab jugalah rasanya kedudukan. Itulah konfliknya. Ya. Jadi sekarang ini banyak artikel-artikel zaman moden ini, generasi baru cuba melihat balik bagaimana diskus ataupun perbincangan nikash tentang istinbatul kaedah nahwiyah itu dan sarfiyah di sisi ahli hadis. Hadis-hadis Nabawi. Walaupun benda ini telah dipermunikan, telah diterima oleh Ibnu Malik. Okey. Setakat itu saja. Assalamualaikum.